يتصف بصفات الكمال وينعت بنعوت الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكائن في الحال والمآل. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعترته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى بمحكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Fadil, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, Datuk Azhar Pegawai Khas Menteri Besar Perak, Datuk-datuk, datin-datin, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah temukan kita atas satu noktah. Allah Taala telah himpunkan kita pada malam ini atas satu titik. Titiknya ialah Muhammadur Rasulullah. Bersempena bulan Maulid ini, di mana-mana orang bicarakan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya maksud dan tujuan adalah sama, walaupun caranya berbeza, tempatnya berbeza, suasananya berbeza, pendekatannya berbeza. Bagaimanapun maksudnya adalah satu, iaitu bagaimana kita mahu meningkatkan cinta dan sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mahu melahirkan rasa cinta dan sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mahu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat yang begitu agung dan besar, iaitu nikmat perutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk kita sehingga ke hari kiamat. Maka diadakan sambutan Maulid Rasul ini untuk tiga objektif ini. Jika tidak, maka sambutan itu adalah haba'an mansura. Pertama, bagaimana mahu melahirkan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bagaimana mahu meningkat dan membina cinta terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, bagaimana mahu melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan baginda kepada kita sebagai nabi yang terakhir, dan nikmat yang begitu agung dan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, ada orang kata apa perlunya kita ceritakan kisah kelahiran baginda itu, sebab kita dah kenal banyak tahun dah. Saya umur dah 63.
Daripada umur 5 tahun saya dengar. Maknanya dah 58 kali dah saya dengar. Nampak cerita lain lah, tak payah cerita Nabi lahir, tak payah cerita kelahiran, kita cerita lain. Di sini ada satu perbezaan antara kisah baginda dengan kisah kesalahan. Kisah baginda ni Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad adalah untuk memperkukuhkan hatimu, iaitu memperkukuhkan imanmu, memperkukuhkan hatimu, memperkukuhkan ma'rifatmu, memperkukuhkan cintamu, memperkukuhkan kerinduanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, membina sifat-sifat dalaman. Jadi hasil daripada mendengar kisah-kisah nabi terdahulu untuk baginda Rasulullah SAW adalah memperkukuhkan jiwa baginda. Kalau baginda itu yang jiwanya dikukuhkan sendiri oleh Allah, imannya dibina sendiri oleh Allah, yakinnya dianugerahkan sendiri oleh Allah, ma'rifatnya dicurahkan sendiri oleh Allah, pun melalui kisah-kisah Nabi terdahulu menghasilkan kesan manasabbitu bihi fu'adak untuk baginda. Betapa halnya untuk kita umat mutaakhirah ini, kalau kita mendengar kisah-kisah Rasulullah, lebih lagi akan menghasilkan manasabbitu bihi fu'adak itu, kerana kita lebih muhtaj, lebih perlu, lebih memerlukan kepada kisah-kisah itu untuk membina cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membina rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, membina kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, membina yakin kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, membina iman kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kisah baginda ini walau sekali, 2 kali, 3 kali, setiap kali kita dengar, ia memberi infak manasabbitu bihi fu'adak. Dia tak macam surat khabar, tak macam majalah, tak macam Nobel. Kalau Nobel itu kita baca sekali, tamat, sudah. Saya dah tamat, kita letakkan di tepi. Surat khabar itu yang bertarikh 22 hari bulan, kita tak baca lagi hari ini 23 hari bulan, sebab sudah ketinggalan zaman. Walau sehari. Tetapi kisah baginda sallallahu alaihi wasallam walau 14 kurun dahulu berlalu, hari ini kita dengar, kita dapat manasabbitu bihi fu'adak. Besok kita dengar, kita juga dapat manasabbitu bihi fu'adak. Lusa kita dengar, kita dapat manasabbitu bihi fu'adak. Dan selagi kita tidak mendalami, menyelam ke dalam kehidupan baginda, melihat jauh mendasar pada kehidupan dan sejarah baginda, selagi itu cinta terhadap baginda tidak akan terbina kukuh di hati sanubari kita. Semakin kita selami, semakin kita lihat ke dalam sejarah kehidupan baginda, akan semakin terbina cinta dan sayang itu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Amr bin As radhiyallahu ta'ala mengungkapkan, kunna nu'allimu abna'ana sirata Rasulillahi wa maghazihi kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami dahulu mengajar anak-anak kami sejarah dan cerita peperangan Nabi SAW kepada mereka sebagaimana kami mengajarkan mereka Al-Quran. Sebab mereka faham pentingnya sirah sejarah baginda Rasulullah SAW itu diperdengar dan diajarkan kepada anak-anak mereka setandard dengan kepentingan mengajar Al-Quran. Maka hasilnya apa dia? Hasilnya kita lihat dari kalangan anak-anak para sahabat, mereka yang amalannya begitu hebat, kadang-kadang lebih hebat daripada amalan sahabat dari segi amalan, dari segi figure. Ada di kalangan tabi'in, mereka sembahyang sehingga 800 rakaat sehari. Ada di kalangan mereka mengkhatamkan Al-Quran sehingga 3 kali sehari. Ada di kalangan mereka itu menghafaz sehingga 1,000,000 hadis. Ada di kalangan mereka itu berjalan kaki untuk melaksanakan ibadat haji ke Mekah sebanyak 40 haji. Ini adalah kerana mereka dapat manasabbitu bihi fu'adak. Dibina hati-hati itu melalui sirah sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu biar kita dengar lagi pada malam ini kisah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, walau setipis, mudah-mudahan di hujungnya kita dapat manasabbitu bihi fu'adak. Maka permulaan sirah sejarah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam bukan 12 Rabiul Awal. Bukan tarikh 12 Rabiul Awal itu bermulanya kelahiran baginda. Malah sirah kelahiran itu bermula jauh lebih dahulu dari itu. Supaya kita lihat betapa hebat di kelahiran baginda. Bila mana Ibrahim AS berkahwin dengan isteri beliau yang pertama, beliau telah menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya.
tidak dikurniakan oleh Allah walau sebarang anak. Setelah berusia 82 tahun, baginda berkahwin dengan seorang lagi yang bernama Hajar. Setelah berkahwin dengan Hajar alaihissalam, dalam usianya 82 tahun, baru Allah bagi anak pada baginda. Isteri beliau 78 tahun, beliau 82 tahun, baru dapat anak seorang. Sebaik saja anak ini dilahirkan di bumi Syam, bumi Syria, bumi yang subur dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, keamanan pada ketika itu. Tiba-tiba bila dapat anak yang sekian lama ditunggu ni, Allah Ta'ala perintahkan baginda pindah, tinggalkan bumi Syam. Pergi ke mana? Ke selatan. Selatan itu di mana? Di satu lembah kering kontang yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, biwadin ghairi zi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman, tak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada asbab untuk hidup, tidak ada manusia yang menjirani. Di kontang lembah itu, di kekeringan dan kegersangan padang pasir itu, sekali lagi Allah perintahkan Ibrahim AS, ha huna mahjaraka, inilah tempat hijrah kamu, tinggalkan pula mereka berdua di sini, kamu pergi teruskan perjalanan. Ringkas ceritanya, setelah beberapa tahun Ibrahim AS kembali semula ke kota Mekah. Didapatinya anaknya telah pun membesar, dan penduduk-penduduk dari kabilah Jurhum telah menjirani Ismail AS dan isteri baginda Hajar AS. Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim AS membina Ka'batullah. Kemudian sebelum itu suruh sembelih puteranya. Ni kita bukan tempat ni, kita ringkaskan cerita. Baginda Ibrahim AS diperintahkan supaya membina Ka'batullah. Selepas membina Kaabah sempurna, Allah perintahkan Ibrahim AS menyeru sekalian manusia untuk melakukan ibadat haji ke Mekah. Kemudian Allah beritahu kepada baginda, akan kuwariskan kota Mekah ini kepada keturunannya. Maka di sinilah bermulanya kelahiran Nabi SAW. Bila Allah bagi tahu, aku akan wariskan kota Mekah ini untuk keturunanmu, maka Ibrahim AS lantas memohon kepada Allah permohonan yang paling bernilai dan berharga. Kerana pada ketika itu Ibrahim AS ada satu peruntukan doa yang paling makbul. Apa saja diminta ketika itu, itulah diberikan Allah kepadanya. Maka Ibrahim AS telah menggunakan peruntukan itu untuk memohon ini pada Allah. Apa permohonan dia? Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ni Al-Baqarah 129. Allah ceritakan doa dan permintaan Ibrahim AS kepada Allah. Apa permintaannya? Wahai Allah, utuskan di kalangan mereka itu nanti, iaitu cucu-cucuku yang akan mewarisi kota Mekah nanti, utuskan di kalangan mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka, iaitu bangsa Arab keturunan aku. Bukannya keturunan Ishak, bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan aku yang ini, iaitu Ismail alaihissalam, bangsa Arab. Dan kerjanya membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Kerjanya mengajarkan kitab dan sunnah kepada mereka. Kerjanya mentazkiyahkan mereka, iaitu memurnikan jiwa mereka dari kufur kepada Islam, dari syirik kepada iman, dari benci kepada sayang, dari dendam kepada pemaaf, daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Ini 4 permintaan Ibrahim AS daripada Allah Ta'ala. Allah dengar permintaan itu, Allah kabulkan permintaan itu, tetapi Allah biarkan ianya tertangguh sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Akhirnya setelah 3,500 tahun doa itu dipohonkan oleh Ibrahim AS, Allah Ta'ala istiharkan qabuliyahnya. Allah kabulkan, tapi Allah simpan dulu. Setelah 3,500 tahun doa itu, Allah istiharkan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ali Imran 164.
Di sini Allah Ta'ala jawab doa dahulu pada Ibrahim AS dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman seorang Rasul min anfusihim. Doa Ibrahim AS min anfusihim. Doa Ibrahim AS, yatlu alaihim ayatika, yatlu alaihim ayatika, yuzakkihim, yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah, yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah. 4 doa Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan keempat-empat itu sebagaimana permintaan yang Allah sebut keempat-empat perkara itu setelah 3.600 tahun. Sebab itu kita dapati baginda itu bila lahir saja dia beri nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Udad bin Hamasa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Awam bin Baldaf bin Nahish bin Aifa bin Lu'a bin Yasribi bin Al-Ara bin Aisad bin Muqassad bin Zarah bin Qamawal bin Nashid bin Badlah bin Jahim bin Abdar bin Hamdan bin Yahzan bin Isa bin Nahib bin Sami bin Hidha bin Sami bin Hidha bin Tabiq bin Mahi bin Ubay bin Sambad bin Yalhan bin Rishan bin Iham bin Mazi bin Iwaz bin Irab bin Qidar bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini dia anugerah Allah zahirkan. Dahulunya Ibrahim AS doa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Selepas 3.600 tahun, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini jawapan Allah Ta'ala. Di sini Allah ceritakan kepada kita permulaan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam atas permohonan Ibrahim alaihissalam dengan doanya yang mustajab, paling mustajab diperuntukkan Allah untuk baginda. Pohon apa saja baginda mohonkan Nabi untuk umatnya. Mengapa? Sebab ini yang paling bernilai, paling berharga. Kalaulah Ibrahim AS minta pada Allah ketika itu, ya Allah jadikan berbukit di lembah Mekah ini emas dan juga belian. Nescaya emas belian ia sehingga ke hari ini. Tapi beliau sedar emas belian itu akan muntahi, akan habis. Tetapi jika dia minta Nabi dari kalangan cucu cicitnya, maka akan selamatlah cucu cicitnya itu sampai bila-bila. Akan bahagialah mereka itu sampai bila-bila. Akan saadahlah mereka itu sampai bila-bila. Bertuahlah mereka itu sampai bila-bila. Dan berjayalah mereka itu di dunia dan juga di akhirat. Dari itu baginda Ibrahim AS minta Nabi yang terakhir daripada kalangan cucu cicit. Maka bila lahir saja Nabi itu ke muka bumi ini, bagaimana lahirnya? Bukan macam lahir kita. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Hidah Ibn Katsir rahmatullah alaih dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, jilid yang pertama, juzuk yang kedua, muka surat 173. Beliau ceritakan bahawa bila mana baginda itu dilahirkan ke muka bumi ini, wulida masruran makhtuna, baginda dilahirkan dalam keadaan telah terpotong pusatnya dan telah berkhitan. Tidak ada darah keluar daripadanya, tidak ada lendir keluar daripadanya. Dan bila keluar saja, dia tak macam kita keluar. Kita keluar kuak, satu apa pun tak reti. Tapi bayi ini keluar sahaja, bersamanya tidak ada kotoran yang keluar seperti mana kita keluar. Dan ibunya bagi tahu pula, aku tak mengalami kesakitan seperti wanita-wanita lain mengalami kesakitan ketika melahirkan anak-anak mereka. Keluar bersama bayi itu cahaya, bukan keluar lendir, bukan keluar darah, keluar cahaya bersama dengannya.
dan cahaya itu menerangi seluruh rumah tersebut. Kemudian mengembang menerangi seluruh kota Mekah. Kemudian mengembang menerangi seluruh Jaziratul Arab, sehingga kesempadan Rom, sempadan Parsi, sempadan dengan Habasyah, dan sempadan dengan Mesir. Adat orang jahiliah masa itu, bila bayi dilahirkan, mereka akan bedung, simpan dalam periuk tanah, burmah dipanggil. Sebab mereka punya pegangan, bayi baru lahir kena peram 1 hari. Kalau tunjuk ke orang, nanti budak ni kena celungan mata, kena air celungan mata. Tak tahu faham pun sini celungan mata? Kira faham lah. Kesampukan, budak ni kesampukan. Budak ni kalau tunjuk ke orang, kena kesampukan. Maka disuruh dalam rumah, buat macam baby-baby yang lain. Bidan yang sambutnya ialah Ashifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Diambil, dibedungkan, letak dalam periuk, bawa ke bilik sebelah, sorok. Besok, hari kedua baru boleh tunjuk orang. Sebaik saja diletak bilik sebelah, mereka kembali kepada ibunya Aminah. Sebentar mereka duduk, tiba-tiba kami telah dengar satu dentuman, katanya. Afza'na ilahi, kami pun bersegera terburu-buru mendapatkannya. Bila kami sampai kepadanya, wajadna burmata qadin kasarat, kami dapati burmah periuk tanah itu telah pun pecah. Wara'ainahu, kami melihatnya jasian ala rukbatayhi, duduk antara 2 sujud. Syafisan basarahu ila samai, menajamkan pandangan matanya ke arah langit. Qabidan ala al-hasiri, dan menggenggam segenggam pasir. Ini baru lahir sejam. Ada kita lahir-lahir macam tu. Maka apa simboliknya? Pecah periuk itu simbolik kepada segala tahyulat jahiliah, kesesatan yang ada selama ini dipecahkan oleh bayi yang baru lahir ini. Mendongak ke langit itu simboliknya adalah dia mendapat kekuatan dan bantuan daripada Rabbul Jalal atas perjuangannya nanti. Dan genggaman pasir itu mengisyaratkan bahawa seluruh dunia ini berada di dalam genggamannya. Kemudian datang satu gumpalan awan. Ja'athu sahabatun, satu gumpalan awan datang. Summa basyayatu, gumpalan awan itu melitupinya. Summa basyayatu, dan mengangkat dia bawa pergi. Satu suara telah berbunyi, katanya, tufu bihi masyariqal ardi wa magharibaha, bawalah bayi ini pergi ke timur dan barat dunia, supaya liya'rifu bihusni wa jamali wa na'tihi, supaya semua mereka itu kenal kecantikannya, sifat rupanya, dan juga kecantikannya. Bawa pergi. Kemudian suara itu menambah lagi, atuhu khalqa Adam, berikan kepadanya kejadian seperti kejadian Adam alaihissalam. Ma'rifat Syis, ma'rifahnya seperti ma'rifah Syis alaihissalam. Suja'at Nuh, keberaniannya seperti mana beraninya Nuh alaihissalam. Fasahat Saleh, fasihnya dalam berbicara sebagaimana fasihnya Saleh alaihissalam. Khullata Ibrahim, khullah, hampir dekat dengan Allah sebagaimana hampir dan dekatnya Ibrahim alaihissalam. Istislama Ismail, sifat pasrahnya seperti sifat pasrah Ismail alaihissalam. Ridha Ishaq, keredaan hatinya seperti mana sifat ridha yang diberikan kepada Ishaq alaihissalam. Basyarat Ya'qub, basyarah yang diberikan kepadanya, iaitu sebelum terjadi satu perkara telah diberitahu kepadanya isyaratan perkara tersebut sebagaimana yang diberikan kepada Ya'qub alaihissalam. Husna Yusuf, berikan kecantikan kepadanya sebagaimana cantiknya Yusuf alaihissalam. Lahna Daud, kemerduan suaranya sebagaimana merdunya suara Daud alaihissalam. Syiddata Musa, tegasnya sebagaimana tegas Musa alaihissalam. Waqara Ilyas, ke sifat jati dirinya sebagaimana sifat jati diri Ilyas alaihissalam. Jihada Yusha, semangat juangnya sebagaimana semangat juang Yusha alaihissalam. Hubba Daniel, cintanya pula sebagaimana cinta Daniel alaihissalam. Zuhda Isa, kezuhudannya sebagaimana kezuhudan Isa alaihissalam. Asmata Yahya, maksum sebagaimana maksum Yahya alaihissalam. Wa aghmisu bihi awsafan nabiyyin, dan celupkan ke dalamnya semua sifat nabi. Semua sifat nabi-nabi dicelupkan dalam diri baginda itu. Ini bersama dengan kelahirannya. Maka adakah kelahiran Nabi akhir zaman ini diketahui oleh penduduk dunia pada ketika itu bahawa ini adalah Nabi akhir zaman sebagai bukti kehebatan baginda itu? Jawapan iya. Jawapannya iya. Yahudi
musyrikin, Nasara, Majusi, semua keempat-empat kuasa besar ni pada ketika itu tahu belaka bahawa Nabi akhir zaman telah pun lahir. Dalil, Yahudi tahu di malam kelahiran baginda itu, ketika baginda lahir malam itu, di paginya seorang Yahudi yang mendiami kota Mekah masa itu sibuk dia bertanya pada penduduk Mekah, hal yuladu fikumul barihah, ada tak seseorang bayi dilahirkan di kalangan kamu pada malam tadi? Ditanya penduduk Mekah. Kata penduduk Mekah, bukan seorang, ramai lahir malam tadi. Apa hal tiba-tiba kamu tanya tentang kelahiran pula? Selalu kamu duduk sini mega kaya, tiba-tiba hari ini tanya pasal kelahiran pula. Jawab Yahudi itu, in kana fikum fasya'nukum bih, seadanya bayi yang lahir pada malam tadi dari kalangan kamu, kamu ada satu masa depan yang begitu hebat dan luar biasa. Lalu mereka pun pergilah cari rumah-rumah yang ada kelahiran malam tadi. Yahudi dia tengok bayi pertama, oh dia bukan. Tengok bayi kedua, dia pun bukan. Tiba-tiba satu orang beritahu, tadi dekat nak subuh satu bayi dilahirkan di Dar Abi Thalib. Dekat rumah Abi Thalib, dekat nak subuh tadi satu orang bayi dilahirkan. Mari kita pergi tengok. Maka pergilah Abu Jahal pun pergi, Abu Lahab pun pergi, Al-Walid bin Mughirah pun pergi. Semua pergi sampai ke rumah tu. Peristiwa periuk pecah ni dah berlaku dah sebelum pada tu. Sampai ke rumah tu, bayi ni dikemukakan kepada mereka, mereka minta. Maka Yahudi ni ambil bayi tu, dibuka bedungnya, diterbalikkan belakangnya, fasaqata mukhsyan alaihi. Tiba-tiba bila tengok belakang bayi ni, dia terus jatuh pengsan. Bila dia sedar dari pengsannya, maka orang-orang yang ada sekelilingnya tanya, wailak mabik, celaka kau, kenapa dengan kau? Tengok bayi pengsan. Dia kata, wailakum ma'syaral yahud, kharajatin nubuwah min aidikum wa dakhalat fi aidil arab. Dia jawab apa? Celakalah kamu semua wahai orang-orang Yahudi. Dia Yahudi juga. Celakalah kamu semua wahai orang-orang Yahudi, katanya, telah keluar kenabian dari tangan kamu dan telah masuk ke tangan orang-orang Arab. Dan dia kata ini adalah Nabi akhir zaman. Puak-puak musyrikin tanya, ma'al mukabihi, mana kau tahu? Engkau pun tahu duduk sini nega gitu je, apa kau tahu engkau boleh declare ni Nabi akhir zaman? Dia kata, pertama, Farid Tala'a Najmu Ahmad Barha. Pertama kata dia, bintang Ahmad telah muncul malam tadi. Apa itu bintang Ahmad? Dalam kitab-kitab terdahulu menyebut bahawa bila mana Nabi akhir zaman, ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad yahmaduhu man fis sama'i wa man fil ardi. Nabi akhir zaman yang namanya di langit Ahmad, namanya di bumi Muhammad, memujinya penduduk langit dan penduduk bumi. Maka bila dia lahir, sebutir bintang akan muncul merapat ke bumi, memberi maksud kelahirannya. Dan bila diangkat menjadi Nabi, sekali lagi bintang itu akan muncul mengisyaratkan kenabiannya. Lepas itu dia tidak akan muncul lagi. Maka aku lihat bintang Ahmad muncul malam tadi. Sebab itu aku tanya, ada tak kelahiran di kalangan kamu? Kalau lahir itu dari kamu, maka sya'nukum bih, ternyata bayi itu adalah dari kalangan kamu. Ini dia. Kedua, dia kata, bila aku lihat di belakangnya ada khatamun nabiyyin, mohon penutup kepada sekalian nabi-nabi terdapat di belakangnya. Aku tengok pada bayi ini, kerana itulah aku jatuh pengsan. Ni dua. Mereka dengar. Mereka dengar itu yang diberitahu oleh Yahudi, yang didengar dari kitab mereka. Mereka dengar. Maknanya Yahudi tahu, musyrikin melalui Yahudi ini juga tahu. Musyrikin Mekah melalui Yahudi ini juga tahu. Kemudian orang Nasara tahu tak? Tahu. Orang Majusi tahu tak? Tahu. Okey, baik. Apa dalilnya orang Majusi tahu? Dalil orang Majusi tahu, di malam kelahiran baginda Rasulullah SAW, peristiwa aneh berlaku di negeri Parsi. Pertama, api yang dinyalakan di dalam istana Raja Parsi, mereka ini menyembah api Majusi sejak beribu tahun, daripada zaman Yarhamud 2500 tahun api tak pernah padam. Tiba-tiba malam itu api tersebut padam. Kedua, 19 menara istana Raja Parsi telah gugur dengan sendirinya pada malam itu. Ketiga, Raja Parsi telah melihat mimpi aneh, sekumpulan unta-unta kurus masuk ke dalam negaranya, menyeberangi sungai Dajlah dan Furat, mengejar unta-unta gemuk di dalam negeri Parsi, kemudian memenuhi negeri Parsi.
Dan keempat, di pagi tersebut Raja Parsi ketika nak naik ke atas singgah sananya, seperti ada satu kuasa menolaknya jatuh ke bawah. Dia tak dapat naik ke atas singgah sananya. Maka dia duduk atas kursi je pagi tu untuk bersolat. Tak dapat duduk atas dia punya singgah sananya untuk chair bersolat pagi tu. Maka 4 peristiwa aneh ni dia kumpulkan semua, memanda menterinya, penasihat-penasihatnya, dia kumpul pagi tu. Dia kata, aku nak tahu apa maksud peristiwa ini. Ada orang kata ahlam, mainan tidur je mimpi tu, tak payah bicara sangat. Baik, dia kata mimpi tu tidur tu menara jatuh, itu yang api padam, ni aku tak boleh duduk atas singgah sana aku, ni apa? Semua diam, tak boleh jawab. Maka dia tanya penasihat agama yang bernama Abu Masih. Abu Masih ni penganut agama Kristian, tetapi dia menjadi penasihat agama kepada Raja Parsi yang beragama Majusi. Maka dia tanya Abu Masih, wahai Abu Masih, katanya, apa pendapat kamu dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini? Abu Masih jawab, ilmu patik pun tak sampai tuanku. Nak tafsirkan perkara ni ilmu patik pun tak sampai. Jadi kita kena tanya orang yang lebih alim. Siapa dia? Tuanku jangan susah hati, dia kata patik akan tanya pakcik patik yang duduk di Syria sana, namanya Sateh. Siapa dia Sateh ni? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la yashba'u Satehkan insanan qat. Sateh ni dia tak menyerupai manusia biasa. Walaupun dia manusia, tapi tak serupa dengan manusia biasa. Pasal apa? Kerana dia tidak ada daging dan tidak ada tulang. Wala yataharraku illa lisanuhu, dan tak bergerak tubuh dia melainkan lidahnya saja untuk berbicara. Dia tak ada tulang. Dia hanya ada kulit dengan urat saja, kecuali kepalanya dia bertulang, tengkorak. Yutwa kama yutwa saub min rijlaihi ila unuqihi. Dia ni digulung dan dilipat sebagaimana kain digulung dan dilipat dari kedua kaki sehingga ke tengkuknya. Kalau nanti jalan ke mana-mana, dia digulung sampai ke tengkuk, maka wajinjing dia bawa pergi. Sampai ke tempat tu letak dia. Dia pun duduk golek kepala ni. Tak lain tak bergerak. Bila dia marah, iza ghadiba intabaha. Bila dia marah, dia gelembung macam belon, boleh duduk. Bila hilang marahnya, angin tu keluar balik, lembek semula kepala, boleh kolek ke lantai. Tetapi bila dia berbicara, dia akan mulakan mukadimahnya dengan perkataan ini. Khudhu anni mimma alhamani Allah ilayya. Dengar baik-baik, pegang sungguh-sungguh barang yang diilhamkan Allah kepadaku. Dan perkataan ini pernah diungkapkan oleh beliau kepada siapa dia? Kepada Lu'ay bin Ka'ab. Siapa dia Lu'ay bin Ka'ab? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ni yang nombor 10. Kalau nombor 10 kita panggil apa? Ayah, datuk, moyang, toyang, goyang, lang, ang, sa, ta, enam Nabi SAW dulu dia pernah kata apa? Khudhu anni, wahai ya ma'syaral Arab, khudhu anni, wahai sekalian orang Arab, dengar baik-baik apa yang aku nak cakap. Masa tu beliau pernah datang daripada Syria ke Mekah untuk buat haji, tapi haji jahiliah lah. Ni aku nak beritahu, dengar yang elok, Allah Ta'ala ilhamkan kepada aku. Apa dia kata? Kamu sekarang ini jahil, tidak ada ilmu. Kamu sekarang sesat, kamu sekarang tidak ada kemuliaan. Tapi akan datang nanti seorang Nabi dari keturunan kamu, memenuhi bumi ini dengan ilmu dan hikmah, akan menguasai alam, dan kamu akan jadi mulia dengan sebabnya. Akhirnya dunia ini akan dikiamatkan Allah. Ada yang ke syurga, ada yang ke neraka. Panjang, tapi ini saya ringkaskan ucapan dia. Maka orang kafir Quraisy zaman tu, zaman apa? Lu'ay. Apa pangkatnya dengan Nabi SAW? Lang Nabi SAW dulu. Dia kata dari keturunan kamu ni Nabi. Dah bagi tahu awal-awal lagi lah. Dunia akan kiamat. Kiamat dunia ni nanti, ya akan kiamat. Kemudian bangkit semula, ada syurga, ada neraka. Ada syurga, ada neraka. Begitu. Ya, ada syurga, ada neraka. Maka masa tu dah bagi tahu. Bila mana Abu Masih ni tadi pergi daripada Parsi ke Syria nak jumpa dia ni lah. Masa tu usianya 3,000 tahun. Ini kalau tuan-tuan tak tahu, bukalah Al-Bidayah wa Nihayah, saya ada cerita dia. Maka sampai ke sana,
sampai ke Syam, Syria. Masa itu di Syria ni di bawah Rom. Parsi adalah Parsi. Parsi dengan Rom ni tak boleh dekat, anjing dengan kucing. Tapi Abu Masih kebetulan dia adalah penganut Kristian, cuma penasihat kepada Raja Parsi. Dia pun kata, tak apa tuanku, patut pergi. Agak berapa lama daripada Parsi nak sampai ke Syria masa tu orang ni. Daripada Parsi nak menyampai ke Damaskus berapa lama? Paling tak ada sebulan. Bila dia pergi ke Syria untuk jumpa dengan Sateh, sebaik saja sampai di platform tangga tempat Sateh beribadat, dia beribadat atas kosah, menara tinggi. Dia pijak saja platform tangga tu, Sateh di atas dah berbunyi. Katanya, Aba Masih ata ala jamal sarih darih arsalaka malikus syashan an irtijasi iwan wa khumudi niran wa ru'yati mazuban ra'a jamal sa'ba taqudu khuyul al-araba taqta'u dajlata wal furat summa intasharat fi biladiha. Dia kata, Abu Masih, tak tengok lagi tuan, baru pijak platform tangga. Atas tu dia cakap, Abu Masih, wahai Abu Masih, engkau datang naik unta yang kurus. Maklumlah dah lama berjalan, kurus unta dia, lama berjalan sampai ke Syria. Engkau datang dihantar oleh Raja Parsi. Engkau datang untuk tanya soalan tentang api yang padam, tentang menara yang gugur, tentang mimpi Raja Parsi melihat unta kurus mengejar kuda-kuda gemuk melintasi sungai Furat dan Dajlah, kemudian memenuhi negeri Parsi. Untuk itu kau datang kan? Tanya pun tak lagi, nampak pun belum lagi dah tahu dah. Hebat tak hebat? Cubalah kalau kita nak pergi ke rumah, apa, sini panggil ketua kampung, tempat kami panggil ketua kampung, ke panggil tok pengawu sini, sama je. Kita pergi rumah ketua kampung nak shop dia apa nama ni, borang pinjaman buku teks anak kita dan nak pohon Petra. Ambil sokongan daripada ketua kampung. Tak masuk lagi rumah tok tua ni. Tok tua dia dalam rumah, tak bagi salam pun, baru nak tekan bel. Tiba-tiba tok tua kata, Abdul Aziz bin Abdul Rahman, engkau yang berdiri di tepi pintu itu, bawa borang pinjaman buku teks untuk anak kamu dan borang Petra untuk kamu. Macam tak bergurau kita ni buat ni. Ni dia datang nun sebulan perjalanan, cerita ribuan tahun punya, belum tanya lagi dia dah tahu dah. Kemudian bila Abu Masih sampai di hadapannya, dia jawab. Ini jawapannya. Apa dia kata? Abu Masih, idza zahara sahibul harawah wa fadat wadi samawah wa rasat wadi sawah wa kasurati tilawah laisa syamun lisatahan syamah. Abu Masih dengar elok-elok. Bila mana penguasa Harawah telah muncul. Harawah ni dalam bahasa Ibraniah bermakna Mekah. Bila mana penguasa Mekah telah muncul, bila satu wadi yang bernama Samawah, wadi ini terdapat sempadan antara Saudi dengan Israel. Bila airnya surut dan pepohonnya mula mengering. Dan satu wadi lagi bernama Sawah, juga dekat sempadan Israel dengan Jordan. Bila wadinya mula, airnya mula naik dan pepohonnya mula menyubur. Kemudian banyak pula tilawah, banyak pula bacaan Al-Quran. Maka kata dia, Syam sudah berakhir untuk Sateh. Hari Sateh telah pun berakhir. Hari ini adalah hari untuk dia yang lahir itu. Hari untuk Sateh telah berakhir. Maka orang tak akan datang lagi pada Sateh. Orang akan datang kepada dia. Berita ni, khabar ni dibawa kepada Raja Parsi bahawa kejadian aneh yang kamu lihat itu ialah memberi tahu akan kelahiran Nabi akhir zaman yang bawa ilmu, bawa hikmah, bawa keamanan, bawa kebahagiaan, bawa penyatuan untuk umat manusia seluruhnya, sehingga kali kiamat syariat baginda bawa ni dia lahir malam itu. Maka maknanya Parsi tahu, Yahudi tahu, musyrikin tahu. Baik, tinggal Nasara satu lagi, delay sikit Nasara. Nasara tahu tak? Ya, tahu. Bagaimana? Memang kita tahu awal lagi, tapi kita bawa hujah. Peristiwa berlaku ketika usia baginda 13 tahun. Baginda mengikut bapa saudaranya Abu Talib berdagang ke Syria. Sampai di Busra, lalu dekat satu kosah ahli ibadat, tapi bukan Sateh, masa itu Sateh dah meninggal dunia. Dekat tempat satu orang ahli ibadat sedang beribadat. Bila kafilah mereka lalu dekat ahli ibadat ni,
ahli ibadat itu turun daripada kosahnya, terburu-buru dan dipanggil anak buah dia, kata sediakan makanan, nuzul, makanan hidangan untuk tetamu, untuk mereka yang lalu itu. Anak buah dia heran, selama ni berapa banyak ada kafilah lalu kau tak peduli pun, tiba-tiba kafilah yang tu hari ni engkau turun beria-beria suruh siapkan makanan. Mengapa? Jawab dia, sebab di kalangan mereka itu ada Nabi. Bila mana rombongan ini sampai ke depannya, dia pun tengok seorang-seorang. Abu Jahal, Cik Ayam, dari langsung bakat jadi Nabi. Abu Lahab, Cik Ayam terus, dari bakat jadi Nabi. Al-Walid bin Mughirah, Cik Ruban Ayam, dari bakat jadi Nabi. Dia tengok seorang-seorang, dia pun tanya, ada tak di kalangan kamu yang tak ada di sini? Mereka jawab, ada seorang budak. Mana dia? Budak tu pergi uruskan unta-unta kami. Panggil di sini. Bila budak itu dipanggil dari jauh, dia tengok. Dia kata apa? Hadza nabiyyu hadhil ummah. Inilah dia Nabi umat ini. Budak tu tak dengar lagi, tapi dia beritahu orang di depan tu, ini Nabi umat ini. Maka dulu dengar dah 13 tahun dulu. 13 tahun dahulu bila Yahudi itu beritahu ketika budak itu dilahirkan, mereka dengar dah, ini Nabi akhir zaman. Sekali lagi ahli ibadat Nasara tu pula beritahu, ini Nabi akhir zaman. Dia tanya soalan sama yang mereka tanya 13 tahun dulu. Apa dia soalan? Ma'an mukabihi. Mana kau tahu? Soalan yang sama dia tanya. Mana kau tahu? Yang menanya tu orang yang sama. Jawab ahli ibadatnya tadi, dia kata, dari jauh aku melihat ghamamah, iaitu gumpalan awan memayungi kamu. Bila kamu bergerak, aku tengok gumpalan awan itu memayungi kamu. Dan kamu tidak melewati mana-mana pohon dan batu, melainkan pohon dan batu itu berkata, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kedua perkara ini tidak akan berlaku melainkan untuk Nabi-Nabi. Kerana itu aku faham di kalangan kamu ini ada Nabi. Dan aku tengok dah muka seekor-sekor, maka aku faham Nabi itu bukan ni budak tu. Bila baginda sampai di hadapannya, mereka berkumpul di bawah pokok, duduk di bagai redupan pokok tu. Baginda pun datang, kemudian duduklah di belah yang panas. Sebaik saja baginda duduk, maka lembayung yang memayungi orang ramai-ramai tadi berpindah ke arah baginda. Orang lain pula duduk tengah panas. Maka ahli ibadat dia kata, kamu lihat ini tak akan berlaku melainkan pada Nabi-Nabi. Kemudian dia kata, boleh kamu bangun? Baginda pun bangun, buka baju, kemudian ditunjukkan ke belakang. Inilah dia tanda akhir Nabi akhir zaman, iaitu khatamun nubuwah di belakang baginda. Payungan awan dan khatamun nubuwah pada baginda, inilah Nabi akhir zaman. Dengar ke tu? Abu Talib pun dengar. Lepas dia ditanya satu soalan, siapakah saudara yang paling dekat dengan budak ini? Warga yang paling dekat dengannya. Maka mereka pun tunjuk pada Abu Talib. Dia pun panggil Abu Talib, sini kamu. Ma bainaka wa bainahu. Dia tanya, apa hubungan antara kamu dengan dia? Jawab Abu Talib, ana abuhu, aku bapaknya. Apa jawab ambil ni? Dia kata, la yakunu abuhu hayyan. Bapaknya takkan hidup lagi, dia kata. Kamu jangan ngaku bapak dia. Bapak dia dah tak ada. Bapak dia mati lama dah. Tahu juga. Kata dia, la bal ana amhu, aku pak saudara. Kalau pak saudara betul, kata. Begitu mereka tahu, sebab itu Allah beritahu Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal, mereka tahu baginda itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Macam mana mereka kenal anak mereka? Saya kenal anak saya. Anak yang sulung ada tanda hitam kat sini. Nombor 2 ada hitam bawah dagu ni. Nombor 3 ada hitam kat sini. Nombor 4 ada hitam kat bawah ni, kat belikan. Dari mana pula ustaz tahu? Dia anak saya tahu lah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka Yahudi, Nasara, ahli kitab kenal baginda, tahu baginda sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka kenal anak-anak mereka. Sebab itu mereka tengok macam ni Nabi, ni Nabi, ni Nabi, kenal Nabi. Tetapi bila mana datang kepada mereka bahawa ini salah, apa jadi? Kafaru bih, mereka telah kufur, engkar terhadapnya, tak beriman. Jadi ini Nabi yang hebat Allah beri kepada siapa? Kepada kita. Yang hebat ini Allah hadiahkan kepada siapa? Kepada kita. Kalau nak kira cerita ni masa kecil kehebatan ni banyak lagi. Tetapi maksud kita cerita dengarnya apa dia? Ma nusabbitu bihi bu'ada. Biar makin teguh kecintaan kita kepada baginda.
biar makin meningkat dan berkembang iman kita terhadap baginda, biar makin membesar dan terucap jauh di lubuk hati keimanan dan keyakinan kita terhadap baginda, biar makin melebar rindu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar kemal nusabbitu bihi qur'ana. Kemudian baginda itu walaupun manusia macam kita, tetapi bukan macam kita. Macam mana kata bukan macam kita? Manusia macam kita tapi bukan macam kita. Kok mana? Baginda itu manusia, kita pun manusia, tapi baginda itu istimewa, lebih istimewa daripada kita. Baginda ada darah, kita ada darah, baginda ada darah, tapi darah baginda lebih istimewa dari kita. Kita ada air kecil, air besar, baginda pun ada air kecil, air besar, tapi air kecil, air besar baginda lebih istimewa daripada kita. Begitu dia ada peluhnya lebih istimewa daripada kita. Semua yang berkait dengan tubuh baginda, semuanya lebih istimewa dari seluruh manusia yang lain. Allah bagi kepada baginda itu semua yang paling istimewa. Rupanya, bentuknya, kejadiannya, semua yang paling istimewa antara makhluk-makhluk yang sekian banyak Allah ciptakan. Allah berikan kepada baginda itu rambut yang ikal, sehingga kepala kaki telinga atau tengah-tengah tengkuk, ada ketikanya sehingga ke bahu. Rambutnya ikal, bukan keriting macam Maggi, bukan tegak macam landak, tapi ikal. Sentiasa berbelah rambutnya, kelihatan seperti bersisir. Di tengah-tengah belahan itu kelihatan butiran-butiran seperti mutiara yang baunya lebih harum daripada kasturi. Itulah peluh baginda yang membeku keluar di celah-celah belahan tersebut. Dahi baginda luas. Di sini terdapat satu urat yang merentangi dahi baginda, dan di tengah-tengahnya ada gumpalan. Bila mana baginda marah, gumpalan itu akan menimbul. Dan kening baginda lebat serta melengkung, tetapi tidak bercantum di tengah-tengahnya. Begitu juga di sini terdapat lekukan, dan hidung baginda mancung. Di lekukan ini terdapat cahaya. Jika sekali imbas orang merhatikannya, disangkanya hidung baginda dan dahi baginda sama, tapi sebenarnya itu adalah cahaya yang terdapat di celah-celah lekukan ini. Mata baginda bundar, mata putihnya putih betul-betul, mata hitamnya hitam berkilat, dan di mata putihnya itu terdapat urat-urat kecil yang berwarna kemerah-merahan. Mata baginda dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan kelihatan sentiasa bercelak. Hidungnya mancung, pipinya agak memanjang, warnanya putih kemerahan, dan janggutnya lebat sehingga menampar dada. Kepalanya zahim dan menunjukkan baginda itu bijak. Dan mulut baginda luas, giginya jarang-jarang. Bila baginda berbicara, orang yang paling akhir di belakang akan mendengar suaranya sebagaimana orang yang paling depan mendengar. Baginda akan ulang-ulangi lafaznya sehingga 3 kali, supaya yang paling rendah di kalangan mereka pun boleh memahaminya dan mengingatinya. Dan bila mana baginda ketawa, terlontar daripada mulut baginda itu satu cahaya yang melantun di dinding-dinding yang ada di sekelilingnya. Dan bila mana baginda bercakap, baginda sering menepuk-nepukkan tangannya begini, dan ada kalanya memegang jari telunjuknya. Dan bila mana baginda takjub dan hairan satu perkara, baginda akan buat seperti ini. Dan baginda itu akan bercakap di dalam majlisnya dengan memalingkan kepalanya kepada semua orang, seperti kipas kita berpaling kepada semua orang, sehingga semua orang merasakan bahawa baginda itu berbicara dengan aku. Semua orang merasakan bahawa baginda memandang kepadaku. Tidak ada satu orang pun yang duduk dalam majlis baginda melainkan bangun dalam keadaan hatinya tenang dan masalahnya telah selesai. Baginda akan duduk dengan orang yang paling miskin, sebagaimana baginda duduk dengan orang yang paling kaya. Jika orang luar datang melihat baginda, mereka tidak akan dapat membezakan yang mana baginda dan yang mana rakyat jelata. Dan baginda juga tubuhnya tegap, antara dada dengan dadanya bidang ruas. Sendi baginda juga panjang-panjang, menunjukkan baginda itu gagah lagi berani. Tapak tangannya lembut, lebih lembut daripada sutera. Peluh-peluh yang keluar daripada baginda menjadi bauan yang amat wangi, lebih wangi daripada kasturi. Dan di dada baginda tidak ada bulu-bulu meliar, kecuali satu garisan lurus daripada pangkal leher sehingga ke pusat baginda. Dan perut serta dada baginda sama, bukan perut ke depan, dada ke belakang. Tubuh baginda tegak, perut baginda tegak,
betis baginda tegak, dan bila mana baginda berjalan, baginda mengangkat seluruh kakinya, tidak mengheret selipar ataupun sepatunya, dan baginda meletakkan kakinya dengan penuh adab, dan baginda berjalan dengan penuh tawaduk. Tetapi baginda itu berjalan, kata Ibnu Mas'ud, seolah-olah bumi dilipat untuk baginda. Wa kunna najhadu khalfahu, dan kami pula terpaksa berusaha sungguh-sungguh kejar baginda. Sedang baginda itu berjalan melangkah dengan perlahan, tetapi jauh ke hadapannya, seolah-olah bumi itu dilipat untuk baginda. Ketika baginda nak qada hajat di tengah-tengah padang pasir, akan datanglah batu dan pepohon berkhidmat untuk baginda, bercantum memagari baginda. Baginda akan qada hajat di sana, dan bila mana baginda selesai qada hajat, bumi akan menelan buangan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak dibiarkan begitu sahaja. Begitu juga baginda bila melewati mana-mana batu, mana-mana kayu, batu akan berkata assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbih bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu apapun atas muka bumi ini melainkan bertasbih memuji Allah, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka itu. Ini adalah mantuqul kalam, tetapi isyaratul kalam dalam ayat ini adalah wa in min syai'in illa yusalli wa yusallim ala nabiyhi walakin la tafqahuna taslimahum wa salatahum. Tak ada apapun atas muka bumi ini melainkan berselawat dan bersalam atas baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu tidak memahami selawat dan salam itu. Sebab itu Ali bin Abi Thalib bagi tahu, aku berjalan dengan baginda di lorong-lorong Mekah, aku melihat batu-batu yang berselawat pada baginda. Cerita ini dikisahkan beliau ketika beliau berada di Kufah, dan beliau bagi tahu, wa ana a'rifuhul an, dan hingga sekarang aku tahu batu yang mana yang berselawat itu ketika kami melewatinya dahulu. Ni berselawat pada baginda, dan baginda ada nama khas pada setiap makhluk. Penduduk di laut panggil baginda dengan nama khas mereka. Penduduk di langit panggil baginda dengan khas mereka. Malaikat yang menjaga arsy panggil baginda dengan nama khas mereka. Malaikat yang menjaga pintu syurga panggil baginda dengan nama khas mereka. Begitu juga gunung ganang panggil baginda dengan nama khas baginda. Langit memanggil baginda dengan nama khas untuk baginda. Bumi memanggil baginda dengan nama khas untuk baginda. Ikan-ikan di laut memanggil baginda dengan nama khas untuknya. Begitu burung yang terbang memanggil baginda dengan nama khas untuknya. Binatang buas di hutan memanggil baginda dengan nama khas untuk mereka. Semua penduduk bumi ini ada nama khas yang mereka gunakan untuk mereka panggil baginda, dan untuk kita Allah berikan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Allah bagi untuk siapa? Untuk kita, penuh kesempurnaan. Kalaulah kita nak puji tentang baginda ni, sampai kiamat pun tak habis lagi kita cerita tentang kehebatan baginda. Sebab baginda itu kalimah Allah, dan kalimah Allah takkan habis disebut, takkan habis ditulis. Maka kita dengan ayat yang mana kita nak gunakan untuk puji baginda, cerita kesempurnaan baginda itu. Namun walau secepis, walau sedikit, apa yang kita mahu dan harap dari Allah ialah apa dia? Ma nusabbitu bihi fu'ada. Maka untuk apa sebenarnya hadiah yang begini istimewa Allah beri kepada kita? 4 perkara utama yang dituntut Allah atas kita, supaya kita usahakan untuk kita bina, untuk kita hubungi dengan hadiah istimewa ini. Pertama, Allah bagi tahu kepada dia, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Perintah nombor 1, Allah suruh beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bina iman terhadap baginda sallallahu. Perintah kedua, Allah kata fa'ati Allah wa rasulah, maka hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya. Ini pun dalam Al-Quran dalilnya. Qat'i dalalah. Perintah supaya beriman qat'i dalam Quran. Perintah supaya taati qat'i dalam Quran. Kita disuruh taat. Apa itu taat? Buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah. Itu taat. Kalau yang disuruh buat, yang ditegah tak ditinggalkan, itu belum taat. Atau yang ditegah tinggalkan, disuruh tak buat, pun bukan taat. Disuruh tak buat, ditegah tak tinggal, lagilah tak taat. Taat ni disuruh buat, ditegah tinggal, maka kita disuruh taat. Apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi tegah kita tinggalkan, kita disuruh taat. Yang ketiga, kita disuruh cinta kepada Rasulullah. Apa dalil cinta? Dalil sarah dalam Quran tak ada, tapi dalil qiyas dalam Quran ada. Mantuqul kalam tak ada dalam Quran, dalil cinta. Tetapi isyaratul kalam ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ni
isyaratul kalam supaya kita beriman. Tetapi hadis-hadis sahih yang membawa kepada darajat wajib diamalkan, ada memberitahu pada kita wajib kita beriman dengan kita mencintai Nabi SAW. Antara hadis-hadis itu ialah, sila dengar baik-baik supaya kita rasa betapa cintanya, betapa kita bertanggungjawabkan oleh Allah untuk menyintai baginda, dan supaya kita berasa lepas ni betapa dekatnya kita dengan hubungan cinta itu, dengan tuntutan cinta itu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda telah bersabda, di mana sabda itu kami telah dengar daripada guru kami Syekh Profesor Dr. Habibullah Mukhtar Asy-Syahid rahimahullahu taala. Beliau telah mendengar riwayat ini daripada gurunya Syekh Sayyid Muhammad Yusuf Al-Banuri, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Sayyid Anwar Shah Al-Kashmiri, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Sayyid Husain Ahmad Al-Madani, daripada gurunya Syekh Muhammad Hasan Ad-Diubandi, daripada gurunya Syekh Rashid Ahmad Al-Janjahui, yang mendengar daripada Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ishaq Ad-Dahlawi, yang mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Aziz bin Ahmad Ad-Dahlawi, yang mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Abdul Rahim Syah Waliullah Al-Muhaddis Ad-Dahlawi, yang mendengar daripada gurunya Syekh Abu Tahir bin Ibrahim Al-Kurdi, yang mendengar daripada gurunya Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi Al-Madani, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Qushashi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Abdul Quddus, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramali, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansari, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Kinani, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Tanuhi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Abi Talib Al-Hajari, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Siraj Husain bin Mubarak Az-Zabidi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Awwal bin Isa Al-Harawi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Rahman bin Mudhaffar Al-Raudi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farbari, yang telah mendengar daripada gurunya Imam Muhaddisin Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baqdisbah Al-Bukhari qala haddatsana Adam bin Iyasin qala haddatsana Auza'i an Syu'bata an Qatadata an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hujah kata kita kena bina cinta kepada baginda. Baginda bagi tahu bahawa tidak akan beriman seorang kamu, iaitu tidak akan sempurna iman seorang kamu hinggalah aku ini lebih dicintai daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Ini hujah atas kita supaya kita bina cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita dituntut untuk ittiba dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, hendaklah kamu ittiba dengan aku. Apa itu ittiba? Ittiba lebih tinggi daripada taat, dan ittiba tidak akan berlaku kecuali ada cinta terlebih dahulu. Tanpa cinta ittiba tak akan berlaku. Dan ittiba ada 3 tingkatan. Satu, ittiba awam, ittiba orang biasa. Ittiba orang biasa ialah apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi cegah tinggal. Ittiba dan taat sama untuk orang awam. Satu lagi ittiba khawas, untuk orang yang khawas. Ahli masjid, ahli surau, ahli kuliah, ahli mengaji, ahli kitab. Maksud ahli kitab, mengaji kitab lah, bukan ahli kitab orang yang Nasara ni Yahudi tu. Maka untuk mereka ni dia panggil ittiba khawas. Ittiba khawas ialah setiap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam diamalkan. Sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mustahab, ada yang harus. Maka dalam konteks ittiba, dia tak kira kalau dalam konteks fiqh ayat ni sunat, buat dapat pahala, tak buat
tak berdosa. Itu dalam konteks fiqh. Tapi dalam konteks ittiba' dan mahabbah, kalau kata di sunnah Nabi, sama ada dia sunat ke, mustahab ke, maka dibuat dalam konteks itu adalah sunnah. Kerana mahabbah dan ittiba' ni dipanggil ittiba' khawas. Satu lagi ittiba' khawasul khawas, ittiba' orang yang paling tinggi. Yang ni adalah ittiba' di mana tidak ada di hati sanubarinya. Apapun keadaan yang berkaitan dengan baginda itu boleh dikebelakangkan. Sebaliknya semua diletak ke depan. Contoh, ini contoh ittiba' khawasul khawas. Alam apa keadaan sekalipun, baginda itu sentiasa diletak ke depan, walaupun perintah tak begitu. Contoh, Nabi SAW perintahkan kepada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu supaya buang darah bekam baginda. Selepas berbekam, baginda suruh Abdullah bin Rawahah buang darah itu. Ni perintah. Kalau laksanakan perintah ni maknanya taat. Kalau tak buang maknanya tak taat. Maka beliau pun bawa darah itu, bawa dekat tempat buang sampah. Bila beliau nak curah situ, hatinya kata ini tempat buang sampah, yang ini darah baginda. Takkan darah baginda nak dibuang tempat buang sampah? Walhal diperintahkan untuk buang. Tadi perintah, tapi hatinya kata ini darah baginda, yang ini tempat buang sampah. Takkan darah baginda nak dibuang tempat buang sampah? Tak layak. Dia gotan ke belakang, pergi dekat perigi buta, nak curah kat perigi itu. Hatinya kata lagi, ini darah baginda, ini perigi buta. Takkan darah baginda nak buang dengan perigi buta? Tak layak. Dia pun bawa tengah padang pasir. Sampai di tengah padang pasir, bila nak curah situ, hatinya kata lagi, ini darah baginda, yang ini padang pasir, datang binatang buas korek, datang binatang buas makan. Takkan nak buat begitu dengan darah baginda? Dia naik atas bukit, nak curah atas bukit celah-celah batu. Hatinya kata lagi, ni darah baginda, ni kamu curah sini, helang datang, burung dia datang, makan, pijak. Takkan nak buat begitu dengan darah baginda? Akhirnya apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau buat apa juga? Baginda perintahkan beliau buang. Saya sebut tadi taat apa dia? Suruh buat, tegah tinggal. Kalau beliau buang, maknanya beliau akan melakukan ketaatan. Tapi beliau tak buang. Sebaliknya buat benda yang baginda tak suruh buat. Beliau buat apa? Minum. Bila sampai pada baginda, baginda tanya. Sebenarnya baginda tahu dah, faham lah. Sengaja baginda tanya supaya orang lain dengar, untuk zahirkan kasih sayang baginda kepadanya, terzahirkan keluasan rahmat Allah kepadanya. Baginda tanya, apa yang kamu telah buat dengannya? Dia jawab, ibtalak tuha, bukan syarib tuha. Kalau syarib tuha aku telah minum, tapi ibtilak ni lah gum telan sekaligus. Itu ibtilak. Ibtilak ni lebih hebat daripada minum lagi. Ibtalak tuha, aku terteguk telan semua sekali. Maka baginda jawab apa? Wallazi nafsi biadih, la yarjun nar man istama'a damuhu wa damu. Demi dia yang jiwaku di dalam kekuasaannya, takkan masuk neraka orang yang darahnya bercantum dengan darahku. Orang yang berkumpul darahnya dengan darahku dalam jasadnya takkan masuk neraka. Ini bukan fadilat minum darah, tuan-tuan. Baginda bagi tahu ni bukan fadilat minum darah. Tetapi apa baginda bagi tahu ni? Ini adalah harga kepada ittiba' yang ada pada sahabat tadi. Ini bayarannya. Bayaran ittiba' khawasul khawas yang ada pada sahabat dia tadi, ini bayarannya, iaitu haram kamu ke syurga, kena ke Allah, kamu pasti akan ke syurga. Ini bayaran ittiba' khawasul khawas. Walaupun kalau kita lihat dari segi perintah, kalau buang tadi beliau telah menyempurnakan perintah, tetapi kerana dalam hatinya beliau tidak sama sekali bersedia untuk membelakangkan baginda dalam apa hal sekalipun. Ini ittiba' khawasul khawas, hatta perintah pun tak suruh begitu. Maka banyak lagi contoh yang macam ni kalau kita nak bincang malam ni, tuan-tuan. Tapi masa amat mencemburui kita. Kita pandang satu kisah ni, padahal kisah cukup banyak untuk kita sabitkan ittiba' khawasul khawas yang berlaku di kalangan para sahabat. Ke nak tambah lagi? Itu ujung sekarang. Maka ittiba' sahabat luar biasa, ittiba' khawasul khawas. Buktinya sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari itu. Ibn Katsir rahmatullahi nukilkan riwayat ini dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, jilid ketiga, juzuk kelima, muka surat 173. Urwah bin Mas'ud beriwayatkan bahawa
wafatu ilal muluki, wafatu ila Kaisar wa Kisra wa Najashi wal Mafukis. Aku telah menyertai delegasi rombongan kepada Kisra, Kaisar, kepada Mafukis, kepada Najashi, Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Habsyah. Aku pergi belaka dah dalam delegasi rombongan. Tetapi kata, in ra'aitu ashaba malikin yu'azzimu malikan ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Akan tetapi aku tidak pernah melihat mana-mana pengikut raja mengagung membesarkan raja-raja itu sebagaimana pengikut Muhammad membesar dan mengagungkan Muhammad. In tanakhama nakhmatan illa waqa'at ala kahfi ahadihim thumma massa ala wajhihi wa jildihi. Tidaklah baginda itu berludah atau berkahak satu kahak pun, melainkan kahak itu akan jatuh di atas tapak tangan salah seorang daripada mereka. Kemudian dia akan menyapu kahak itu pada muka dan kulitnya. Tak ada perintah suruh ambil kahak Nabi, tak ada perintah suruh sapu kahak Nabi pada tubuh. Tapi mengapa sahabat ambil kahak itu sapu pada muka dan tubuhnya? Ni khawasul khawas punya itibak, tuan-tuan. Harga bagi mereka semua daripada baginda itu adalah berharga belaka. And in ma amarahum bi amrin illa batadaru ilaihi. Dia baginda tidak perintah pada mereka satu perintah pun, melainkan mereka berlumba-lumba untuk melaksanakannya. Wala yuhadduna nadhara ilaihi ta'ziman lahu. Dan mereka tidak menajamkan pandangan mereka kepada baginda kerana membesarkan baginda. Begitu hebat sekali takzinum baginda untuk membesar dan mengagungkan baginda. Dan sahabat-sahabat ini yakadu ayyaqtatilu ala wudu'ihi, hampir saja mereka bergaduh berebutkan air wuduk yang terpisah dari anggota baginda. Ini bukan perintah, tapi ini adalah tingkatan itibak yang paling tinggi yang ada pada mereka. Maka ini giliran sahabat-sahabat. Faminhum man qadha nahbah. Di kalangan umat ini telah menyempurnakan cintanya kepada Rasulullah, sahabat-sahabat. Wa minhum man yantadir. Di kalangan umat ini mereka yang masih menunggu. Siapa yang masih menunggu untuk sempurnakan cintanya? Kita. Kita ni dalam golongan yang masih menunggu untuk sempurnakan cinta. Esok bila balik pada Allah, baru keputusan kita dapat, result kita dapat. Kamu bawa cinta ataupun tidak. Maka selama kita ada peluang, kita benalah cinta tersebut kepada Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kalau kita bicara tentang cinta ini, kita pun rasa malu. Baginda ada satu ekor keldai. Keldai baginda ini namanya Ya'bur. Baginda dapat keldai ini harta ghanimah dalam peperangan Khaybar. Baginda ada keldai, ada baral, ada unta, ada kuda, semua ada nama mereka. Tak sempat kita nak sebut sekor-sekor malam ni. Cuma keldai ni yang baginda dapat di dalam peperangan Khaybar harta ghanimah, namanya Ya'bur. Ketika baginda mengagih-agihkan harta ghanimah selepas menawan Fatah Khaybar, baginda dapat keldai sekor, baju besi sepasang, pedang dan sedikit beberapa tahir emas dan perak. Maka bila Ya'bur ni dibawa ke depan baginda, baginda tanya Ya'bur, ma ismuka? Nama kamu siapa? Baginda tanya keldai ni. Baginda berinteraksi dengannya. Jawab keldai ni, ismi Yazid. Nama aku Yazid. Kata baginda, la bal anta Ya'bur. Tak, engkau bukan Yazid, aku tukar. Mulai hari ini nama kamu adalah Ya'bur. Maka rasmilah namanya Ya'bur mula pada hari itu. Kemudian baginda tanya dia, ma kunta? Apa kisah kamu dulu, cerita sikit. Dia kata, kuntu ala yadi rajulin Yahudiyin. Aku sebelum ni milik seorang lelaki Yahudi. Kana yuwajji'uni, dia selalu saja menyakitkan aku. Naik atas belakang aku, pukul aku, tikam aku, menyakit aku. Yahudi. Bukan saja orang kaldai pun disakitkan Yahudi. Maka wa ana usri'u, dan aku pula selalu jatuhkan dia, kata. Dia pukul aku jatuhkan dia, serilah. Dapat menyakit juga dia pun. Maka kata dia, aku adalah keturunan yang ke-100. Dia tahu keturunannya, tuan-tuan, yang ke-100. Baik itu kena tahu keturunannya. Baik itu kita bilang keturunan. Maka aku adalah keturunan yang ke-100. Semua nenek moyang aku dulu ditunggang oleh nabi-nabi. Aku je malah nasib ditunggang oleh Yahudi, dia. Tapi yang ini dia kata, aku suruh bertuah, aku telah jatuh ke tangan Nabi akhir zaman. Kaldai pun tahu Nabi akhir zaman. Maka dia begitu bangga jadi tunggangan baginda SAW. Baginda pun gunakan Ya'bur dengan penuh tawaduk.
pergi ziarah sahabat-sahabat dengan naik Ya'bur balik ke Mekah, naik Ya'bur. Maka baginda tanya Ya'bur, ya Ya'bur aturi binas, wahai Ya'bur, mu nak bini lah, mudah-mudahan bahasa kita lah, mu nak bini lah, nak kalian betina lah. Apa jawab Ya'bur? La hajata li ya Rasulullah, kafani markabu nabi akhir zaman. Aku tak berhajat pada bini wahai Rasulullah, memadailah aku jadi tunggangan Nabi akhir zaman. Cukup sakadah, cukup bertuah dah bagi aku, tak payah benda lain. Ini Ya'bur. Hinggalah bila mana baginda wafat, Ya'bur menunggu hari demi hari, baginda tidak muncul-muncul untuk menungganginya. Maka secara nalurinya dia pun faham baginda sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka bersedihlah Ya'bur. Pagi termenung sebelah timur, petang termenung sebelah barat, merenung matahari sambil menitiskan air matanya, rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ya'bur pergi ke sebuah kebun tamar milik seorang sahabat, lalu melontarkan dirinya dalam telaga di kebun itu, mengakhirkan riwayatnya di situ kerana tidak sanggup meneruskan hidup ini tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perginya Ya'bur bersama cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya diri kita lagi, adakah cinta aku setanding dengan cinta Ya'bur? Apakah aku punya sebuah cinta kepada Rasulullah sebagaimana cintanya di hati Ya'bur? Apakah aku punya sebuah kerinduan kepada Rasulullah sebagaimana rindunya Ya'bur? Apakah aku punya sebuah kesetiaan kepada Rasulullah sebagaimana setianya Ya'bur? Betapa Ya'bur telah tinggalkan kita satu sindiran untuk kita jawab sendiri, untuk kita lihat sendiri, untuk kita bina sendiri. Sekurang-kurangnya kita kena bawa cinta, rindu, kasih kepada Rasulullah sebagaimana yang ada pada Ya'bur. Kerana Ya'bur tidak pernah ditaklifkan untuk bina cinta, untuk bawa cinta, untuk miliki cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita adalah mukallaf yang dituntut untuk bina cinta, bawa cinta, dan dikebumikan nanti di kapan dan dikebumikan kita bersama cinta itu di dalam hati dan dada kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian sahabat, bagian tunggangan baginda. Sementara baginda sendiri pun amat menyintai kita, tuan-tuan. Baginda amat kasih dan cinta, bukan setakat cinta, kasih, sayang, malah baginda amat kasihan kepada kita. Dalilnya riwayat Abdurrahman bin Abi Aqil radhiyallahu anhu menceritakan kisah sebelum beliau masuk Islam. Kisah ini dalam Sahih Bukhari ada. In talaqtu fi wafdin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anahna bil babi wa ma fil ardi ahadun abghad ilaina mimman nalji alaihi. Katanya aku telah berangkat dalam satu rombongan kabilah delegasi, iaitu delegasi Bani Saqif, pergi menemui Nabi SAW, dan tidak ada di atas muka bumi ketika kami pergi itu seorang yang lebih kami benci selain dari orang yang bakal kami temui itu. Sehingga kami hentikan unta kami di hadapan pintu rumahnya. Azab orang Arab kalau berhenti parking unta depan pintu, itu maknanya orang yang nak pergi ziarah tu langsung tak ada nilai dan khasiat bagi mereka. Mereka tak hormat langsung pada orang itu. Kalau mereka hormat, mereka akan parking jauh-jauh unta, mereka jalan kaki pergi ke rumah tersebut. Maka dia parking depan rumah Nabi SAW. Dan orang yang paling benci dia pun declare atas muka bumi, ni orang yang kami nak jumpa. Tetapi katanya ma kharajna wa ma fil ardi ahadun ahabbu ilaina mimma kharajna anhu. Tetapi bila mana kami keluar, tidak ada seorang pun atas muka bumi ini yang lebih kami sayang dari orang yang kami tinggalkan sebentar tadi. 380 darjah berubah. Kemudian beliau cerita, seorang daripada kalangan kami telah bertanya pada baginda sebelum kami keluar. Dia tanya, katanya, ya Rasulullah, ala tas'alullah mulkan kamulki Sulaiman. Wahai Rasulullah, katanya, mengapa tidak Tuhan minta dari Allah kerajaan seperti kerajaan Sulaiman alaihissalam? Dengar soalan itu, fadhalik dhahika tabassuman. Dengar soalan itu dikemukakan pada baginda, baginda telah ketawa dan baginda menjawab, la'alla sahibaka hadza afdal 'inda Allah min mulki Sulaiman. Kamu tahu tak, kata baginda, kawan kamu ini lebih afdal di sisi Allah dari seluruh kerajaan Sulaiman alaihissalam. Mengapa? Sebab kerajaan Sulaiman alaihissalam akhirnya berakhir. Kerajaan Sulaiman alaihissalam akhirnya
berkesudahan. Tetapi baginda itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan sehinggalah ke hari kiamat. Baginda lebih afdal dari seluruh kerajaan Sulaiman alaihi salam. Kemudian katanya, kalau aku mahu seperti itu, aku boleh dapat. Baginda beritahu pula dalilnya, kalau aku mahu, aku boleh dapat. Baginda beritahu bagaimana? Sambungannya, katanya, ma ba'asallahu nabiyyan illa a'tahu da'watan. Allah tidak utuskan mana-mana nabi, melainkan Allah berikan kepada nabi itu doa yang paling mustajab. Faminhum man da'a bihad dunya fa'tiyaha. Ada di kalangan nabi-nabi itu minta dengan doa mustajab itu tadi, lalu dia dunia, maka dia memperoleh dunia. Dengan doa mustajab itulah Daud alaihissalam dapat seluruh kerajaannya. Dengan doa mustajab itulah Sulaiman alaihissalam dapat seluruh kerajaannya. Faminhum man da'a biha qaumahum id asawhu fa uhliku biha. Di kalangan nabi-nabi itu ada yang menggunakan doa mustajab itu untuk kehancuran kaumnya ketika kaumnya itu mendurhakainya, lantas mereka itu dihancurkan dengan sebab doa mustajab tersebut. Maka hancurlah kaum Nuh alaihissalam dengan doa itu. Hancurlah kaum Lut alaihissalam dengan doa itu. Hancur kaum Sabah dengan doa itu. Hancurnya kaum Ad dengan doa itu. Hancurnya Firaun dengan tenteranya dengan doa itu. Dan kata baginda, innallaha a'tani da'watan. Sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah berikan kepada aku doa yang mustajab itu. Ikhtaba'tuha 'inda rabbi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi aku simpan doa itu untuk aku gunakan sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda tak gunakan atas muka bumi ini. Kenapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kerana sayangnya baginda kepada kita, kerana kasihannya baginda kepada kita. Walhal baginda sendiri berada dalam satu keadaan yang baginda sepatutnya gunakan doa itu. Betapa tidak? Baginda balik dari safarnya. Setiap kali pulang dari safarnya, baginda akan lakukan ziarah anak yang paling dikasihinya, Fatimah radhiyallahu anha. Pada kepulangannya kali itu, baginda pergi ke rumah Fatimah. Baginda ketuk pintu rumah Fatimah. Ketukan itu tidak bersahut, pintu itu tidak dibuka. Bila baginda tolak pintu, ternyata Fatimah terbaring di hadapan pintu, tidak mampu terbangun membuka pintu. Kenapa? Kerana terlalu lapar. Al-Hasan dan Husain menangis tanpa suara kerana terlalu lapar. Sudah tidak ada apa yang nak diminum dari ibunya Fatimah. Fatimah sudah tidak ada apa yang nak dimakan di rumahnya kerana kelaparan. Tidak mampu terbangun atas dua kakinya. Pada ketika itu, kalau baginda berdoa dari Allah, jadikan khazanahnya milik ahli baitnya, nescaya kaya mereka itu sehingga hari kiamat. Tetapi baginda tidak doakan. Kalau baginda doakan Uhud itu menjadi emas dan permata, nescaya emas dan permata ia sehingga ke hari kiamat. Kalau baginda pohonkan kepada Allah mengalir sungai di kota Madinah itu, mengalir ia sehingga ke hari kiamat. Hatta satu ketika yang lain, baginda cium mulut Al-Hasan radhiyallahu ta'ala dan baginda ungkapkan kata-kata ini, inna bani hadza taqtuluhu ummati. Cucu aku ini nanti akan dibunuh oleh umatku sendiri. Baginda cium leher Al-Husain radhiyallahu ta'ala dan baginda ungkapkan kata-kata ini, inna bani hadza taqtuluhu ummati. Cucu aku ini juga nanti akan dibunuh oleh umat. Baginda telah diberitahu bahawa Al-Hasan akan dibunuh, Al-Husain akan dibunuh. Kalaulah baginda berdoa pada ketika itu, Ustaz kami ungkapkan kata-kata ini, wallahi seandainya baginda gunakan doa mustajab itu ketika itu, ya Allah, jangan matikan Al-Hasan dengan diracun, jangan matikan Al-Husain dengan dipancung. Nescaya kamu tidak membaca di lembaran sejarah kematian Al-Hasan dengan diracun, kematian Al-Husain dengan dipancung. Tetapi ternyata bila kamu buka lembaran sejarah, kamu menatapnya di sana sejarah kematian Al-Hasan dengan diracun, kematian Al-Husain dengan dipancung. Baginda tidak doa itu. Mengapa? Ikhtaba'tuha 'inda rabbi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku tetap simpan doa itu untuk kugunakan bagi memberi syafaat kepada umatku di sisi Allah di hari kiamat nanti. Bila melintas seorang umat baginda di atas titik sirat, baginda akan kata, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah, selamatkanlah dia melintas, ya Allah, sampaikanlah dia ke sebelah, ya Allah. Iltamisuni fi salasati amkinah. Carilah aku pada 3 tempat. Inda sirat, inda mizan, wa inda al-haud. Di sana nanti carilah aku. Carilah aku di 3 tempat. Carilah aku di titik sirat, carilah aku di mizan, carilah aku di haud.
Baginda masih menunggu kita di sana. Mengapa? Kerana Allah beritahu la yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Di ketika itu seorang pun tidak akan berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Siapa orang itu? Baginda jawab, ana khatibuhum idza unsitu. Akulah juru bicara mereka ketika semua mereka dibisukan Allah. Wa ana mubashshiruhum idza aisu. Akulah pembawa harapan kepada mereka ketika mereka semua telah berputus asa. Seorang yang membawa ketaatan 70 orang nabi pun pada hari itu, bila melihat kemurkaan Allah, dia akan kata halaktu, aku binasa, aku binasa. Di mana jalan keluarnya? Pada ketika itu baginda akan datang membawa syafaatul kubra dengan doa mustajab itu, dan baginda berkata, inni la a'rifu ummati bainal umam yaumil qiyamah. Aku akan kenal umatku seorang demi seorang di hari kiamat nanti. Qalu kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, bagaimana baginda boleh kenal sahabat umat baginda sedang baginda tidak pernah melihat mereka? Baginda menjawab, a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim wa nurin tamshi baina aydihim. Aku akan kenal mereka dari tanda-tanda terdapat di wajah-wajah mereka dan cahaya berjalan di hadapan mereka. Tanda apakah itu? Tanda ittiba, tanda taat, tanda cinta, tanda iman akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wajah-wajah umat baginda, di hadapan umat baginda. Dan inilah kita harapkan, semoga kembalinya kita kepada Allah, kita nanti dikenali oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa iman yang sempurna pada baginda, bawa taat yang sempurna pada baginda, bawa cinta yang sempurna pada baginda, bawa ittiba yang sempurna pada baginda, maka akan kenallah baginda kepada kita, akan dipanggil nanti kita ke hadratnya untuk dipohon kepada Allah syafaatul kubra, untuk kita selamat dan berjaya dengan kejayaan yang abadi dan selama-lamanya, sehingga kita dimasukkan Allah dalam syurga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebentar kita muzakarahkan tadi, Allah Ta'ala tetap berikan kepada kita satu anugerah yang agung dan besar, iaitu ma nusabbitu bihi fuadak. Satu hadiah besar dalam hati kita, cinta, rindu, kasih sayang, taat, setia dan iman serta yakin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sabarnya tuan-tuan menunggu, dengan istiqamahnya tuan-tuan duduk, dan dengan konsentrasi yang tuan-tuan berikan, Allah Ta'ala balas segalanya dengan catatan kebajikan dalam semua buku kebajikan tuan-tuan. Buku kebajikan kedua ibu bapa, datuk nenek, guru-guru yang telah pergi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai persaksian bahawa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan kecintaan kita ditambahkan lagi oleh Allah dalam jiwa kita, dan kita harapkan agar Allah Ta'ala tidak matikan kita, melainkan cinta itu kita bawa bersama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sebagaimana himpunkan kita pada malam ini di sini, sekali lagi nanti di sana Allah himpunkan kita di dalam syurganya, dan Allah berikan kepada kita saadah untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, minum dari tangan mubarak baginda, seterusnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من كل خير سال انت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ انت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك متابعه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم على الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. فلا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا دليلا الا اعزته، ولا رديا الا اكرمته، وفقيرا الا غنيته، ولا داعيا الا قويته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا داعيا الا اجبته، ولا مريضا الا شفيته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا الأرض إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفرد يا كاشف الظلم يا كاشف الظلم لحم المحيا الموت ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر إخواننا في أي مكان وأي زمان. اللهم انصرنا نصر دينك. اللهم انصرنا نصر سنة حبيبك. اللهم بارك لنا في علمنا وأموالنا وحياتنا وجهدنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.